Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada pagi hari ini. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh dalam kita mengupaskan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Jadi kita nak mulakan terlebih dahulu pada pagi hari ini dengan membuat sedikit rumusan apakah poin-poin penting yang kita sentuh pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita simpulkan ataupun kita rumuskan dua poin yang penting. Pertama sekali adalah tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengambil vaksin COVID-19. Kan kita termasuk dalam usaha yang amat dianjurkan dalam Islam kerana dia termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Kan preventive measures yang selari dengan ajaran Al-Quran, yang selari dengan ajaran hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita simpulkan pada sesi yang lalu, kan kita mengatakan tentang terdapat dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenar-benarnya tidak menafikan tentang kepentingan usaha. Bahkan kita kongsi dengan antum beberapa dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan yang tawakal itu juga dalam pengertian tawakal adalah kita perlu keluarkan ataupun kita perlu berusaha. Antara dalil yang kita kongsi dengan antum adalah surah An-Nisa ayat 102 yang ada kaitan dengan salat al-khawf, salat dalam keadaan perang, dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10 kan berkaitan dengan usaha mencari rezeki. Pada hari ini kita masih lagi nak sambung perbahasan kita tentang soalan ke-12. Ada sikit lagi yang kita nak kongsi dengan antum tentang soalan ke-12 ni. Just kita nak ingatkan balik apa soalan ke-12. Soalan ke-12 berbunyi, apakah dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha. Pada minggu lepas kita dah kongsi tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan solat dalam keadaan perang. Pada minggu lepas juga kita dah kongsi dengan antum tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan solat Jumaat. Lepas solat Jumaat Allah perintahkan golongan orang-orang Islam untuk bertibaran dekat muka bumi ini untuk mencari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu dalil yang kita nak kongsi yang amat relevan dengan soalan yang ke-12 ini. Apakah dalil tersebut? Dalil tersebut iaitu dalil yang ketiga yang kita nak kongsi dengan antum yang menunjukkan yang tawakal tidak menafikan kepentingan usaha adalah surah Al-Baqarah ayat 197.
Yang mana surah Al-Baqarah ayat 197 ni dia ada kaitan dengan ibadah haji. Jadi apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Yang artinya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi Allah mulakan ayat ni dengan mengatakan masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Sebagaimana kita tahu kan, buat haji ni dia cuma boleh dilakukan pada sebahagian waktu sahaja. Dia tak macam ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain barangkali kita nak lakukan pada bila-bila masa kita boleh buat kan. Kita nak buat umrah, selagi mana kalau kerajaan Arab Saudi benarkan orang masuk buat umrah, nak buat pada bulan yang mana pun boleh. Nak buat umrah pada bulan Muharram boleh. Kan? Bulan Ramadan pun boleh. Bulan Syawal pun boleh. Jadi ada sebahagian ibadah ni daripada sudut dia punya waktu dia tak ada restriction. Cuma sekarang ni kita dalam keadaan COVID lain sikit lah kan. Ada certain restriction kan yang perlu diletakkan untuk prevent, mengelakkan daripada berlakunya keburukan. Kita nak solat sunat pun kita lihat solat sunat ni kan ada banyak waktu yang kita boleh lakukan. Sama juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sunat kita kalau nak lakukan ada banyak hari yang kita boleh lakukan sepanjang setahun. Nak puasa Nabi Daud alaihi salam silakan. Puasa satu hari, kemudian hari yang berikutnya tak puasa. Kemudian hari yang seterusnya puasa. Kita selang-seli. Itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Cuma ibadah haji ni hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu. Kan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan perbahasan, kat sini saya nak ajukan satu soalan pada antum. Apakah yang dimaksudkan dengan beberapa bulan yang termaklum dalam ayat tadi? Tadi kita kongsi dengan antum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah haji ni hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan yang termaklum. Jadi pada pandangan antum, dalam ayat tadi, beberapa bulan yang termaklum tu adakah dia merujuk kepada A, iaitu bulan Zulqa'edah dan Zulhijjah sahaja? Ataupun dia merujuk kepada B, iaitu bulan Syawal, Zulqa'edah dan juga Zulhijjah? Apakah pandangan antum? Kita nak mulakan dengan soalan ini. Jadi yang bulan-bulan yang termaklum ni, adakah dia hanya merujuk kepada bulan Zulqa'edah dengan bulan Zulhijjah, iaitu pilihan A, ataupun dia merujuk kepada bulan Syawal, Zulqa'edah dan Zulhijjah, iaitu pilihan B? Ada pandangan daripada antum yang ingin dikongsikan dekat komen punya section? Sama ada pilihan A ataupun pilihan B. Jadi kalau kita lihatlah kepada penafsiran para alim ulama kita akan dapati yang ramai di kalangan para ulama kan, mengatakan adalah B kan. Saya lihat ada yang berikan komen B tepat sekali kan. Yang termasuk dalam beberapa bulan yang termaklum adalah 3 bulan ni. Bulan Syawal, bulan Zulqa'edah dan bulan Zulhijjah. Dan ulama berpandangan yang bulan Zulhijjah ni ada yang berpandangan adalah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz,
mana ada orang buat haji pada bulan Syawal? Mana ada orang buat haji pada bulan Zulkaidah? Kan buat haji kan selalunya adalah pada bulan Zulhijjah. Wukuf di Arafah pun berlaku pada 9 Zulhijjah. Kan? Jadi kata para alim ulama, niat untuk melakukan haji kan, niat berihram. Kalau kita bila belajar fiqh tentang haji ni, ramai di kalangan para ulama mereka sebut bila bahaskan bab haji mereka akan gunakan perkataan ihram. Perkataan ihram ni dalam bab haji kadang-kadang dia boleh refer to dua perkara yang berbeza. The common usage bagi perkataan ihram, dia boleh membawa erti kain ihram. Orang itu berada memakai kain ihram. Another usage for perkataan ihram adalah niat ihram. Niat melaksanakan haji. Kan? Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, the earliest point, waktu yang paling awal yang seseorang itu boleh jatuhkan niat melaksanakan haji adalah pada bulan Syawal. This is the earliest. Kan? Dan bukan sebelum itu. Syukran saya ucapkan yang berikan komen. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Jadi orang yang melaksanakan haji ni, dia ada certain perkara lah yang dia tak boleh lakukan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini antara perkara yang tak boleh dilakukan oleh seorang jemaah haji adalah fala rafath, yang diterjemahkan dalam terjemahan sebagai tidak boleh mencampuri isteri. Tidak boleh melakukan hubungan sebadan dengan isteri ketika mana melaksanakan haji. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala fusuqa, diterjemahkan dalam slide ini sebagai tidak boleh membuat maksiat. Tak boleh melakukan perkara-perkara yang melanggar batasan-batasan syariat. Orang yang dalam keadaan ihram, orang yang dalam keadaan sedang melakukan haji, ada perkara-perkara tertentu yang dia tak boleh lakukan. Seperti dia cukur rambut dia. Wala fusuqa, tak boleh melakukan kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh melakukan sebarang bentuk kezaliman. Wala jidala fil hajj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang daripada perbuatan berjidal. Perbuatan suka bertengkar, suka berdebat dalam keadaan ihram, dalam keadaan melaksanakan haji dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya teringat bila saya melaksanakan haji, saya teringat pesanan profesor saya. Guru saya. Waktu saya pergi haji tu, saya pergi haji dengan guru-guru saya. Kan, daripada kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat pesanan mereka, mereka kata kalau kita nak tahu sama ada kita ni adalah seorang yang penyabar ataupun tidak, pergilah haji. Kan? Kalau ingin tahu sama ada kita ni orang yang patient, sabar, pergilah haji. Dekat situ akan ditunjukkan kepada kita sama ada kita ni seorang yang penyabar ataupun tidak. Especially sebelum COVID kan. Kita kalau masuk ke dalam Masjidil Haram, bagi mereka yang pernah pergi haji ataupun barang siapa yang pernah pergi umrah dalam keadaan Masjidil Haram tu sesak, ramai sangat orang. Kan? Pergi haji ni kalau sebelum COVID, dalam keadaan biasa, tawaf ni rapat-rapat. Dalam keadaan ramai sangat orang. Yang biasalah bila dah ramai sangat orang, diri rapat-rapat, ada kemungkinan yang orang tertolak. Dia tak nak tolak tapi barangkali dia tertolak orang kat sebelah depan. Barangkali dia tertolak orang kat sebelah kanan dia. Barangkali dia tertolak orang yang kat sebelah kiri dia. And itu boleh terjadi kan.
especially dalam keadaan crowded, ramai sangat orang melaksanakan tawaf. Begitu juga dengan melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Jadi kata profesor saya, kalaulah sekiranya awak ditolak saat melaksanakan tawaf, apa kita punya reaction? Kalau orang kat belakang kita tertolak kita, dia pun tak sengaja kan? Because dia pun barangkali ditolak oleh orang kat belakang. Jadi apa reaction kita pada ketika itu? Adakah pada ketika itu kita akan marah dia? Sedangkan kita ni dalam keadaan melaksanakan ibadah haji? Ataupun pada ketika itu kita akan bersabar? Jadi saya masih teringat lagi pesanan guru saya, kalau nak tahu kita seorang yang penyabar ataupun tidak, pergi haji. Dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang ramai orang tu, macam mana reaksi kita? Kan? Adakah kita boleh bersabar ataupun pada ketika itu hilang kesabaran kita? Kita sambung dengan ayat tadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Jadi Allah sebut dalam this particular ayat, kan, adalah tentang kepentingan membawa bekalan. Orang-orang Arab dulu, bila mereka lakukan ibadah, mereka buat haji, mereka tak bawa bekalan. Dan mereka mengatakan adalah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Cara mereka faham tawakal adalah dengan tidak membawa bekalan. Pada mereka itulah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita diajarkan dalam Al-Quran, kita diajarkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita kongsi pada sesi minggu lalu, tawakal yang sebenar-benarnya mesti ada usaha. Yes, kita bergantung pada Allah, tapi dalam masa yang sama juga mesti ada usaha. Apakah pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada ayat yang baru kita bacakan, dan apa kaitannya dengan soalan ke-12 yang tadi kita sebutkan? Jadi di sana ada beberapa poin penting yang saya nak kongsikan berdasarkan ayat tadi berkaitan dengan haji. Pertama sekali, ayat ini menegaskan bahawa orang yang melakukan ibadah haji perlu berusaha membawa bekalan dan bukan bergantung kepada Allah tanpa usaha. Itu yang kita belajar dalam bab haji kan. Nak pergi haji sekarang bukan sesuatu yang murah kan. Nak pergi haji, kita kena spend $1,000. Buat umrah je dah kena bayar beberapa ribu. Buat haji lagi ada kos tambahan. Kerana stay kita, barangkali kita stay kat sana dengan satu tempoh yang lebih lama. Perlu bawa bekalan. Bekalan daripada sudut wang. Bekalan daripada sudut pakaian kita. Bekalan daripada sudut perubatan. Singapura ni kalau hantar jemaah pergi haji, usually ada medical team dia. Ada golongan pakar perubatan yang ikut sekali bersama-sama dengan jemaah haji. Penting sangat this medical team kan, kerana untuk melihat, merawat, lihat kepada keadaan jemaah, dia yang sakit boleh ditolong. Jadi bekalan ni penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam ayat tadi tentang kepentingan orang kalau nak buat haji mesti ada bekalan. Dia tak boleh, tak apa, aku bertawakal pada Allah. Aku bergantung pada Allah. Tapi tak bawa bekalan. Jadi kita lihat dekat sini, tawakal yang sebenarnya, dia mesti ada komponen usaha tu. Ibadah haji ni satu ibadah. Memang betul ibadah. Tapi dalam masa sama juga adalah ayat ini menunjukkan tentang kepentingan usaha. Kepentingan menyiapkan bekalan dalam bentuk makanan dan nafkah untuk melakukan haji agar tidak memerlukan bantuan orang lain. Kita tak nak satu keadaan kita pergi ke haji
tanpa membawa bekalan, tapi kita pergi sampai kat sana kita minta-minta orang. Tak boleh concentrate dah dalam ibadah. Pergi ke Mekah, minta-minta orang duit, kan? Kerana tak ada duit nak makan. Kemudian bila pergi Madinah pun sama, minta-minta orang duit. Jadi penting sangat jemaah haji sebelum pergi untuk melaksanakan ibadah haji, mesti ada bekalan. Bekalan ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Bekalan wang, kan? Mesti ada duit lah. Sana pun kita nak makan, kan? Nak beli benda ke, perlukan kepada wang. Mesti ada ilmu, kan? Sebelum melakukan haji, perlu ada ilmu terlebih dahulu. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Sebelum mendirikan solat, perlu ada ilmu. Sebelum melaksanakan ibadah haji pun perlu ada ilmu. Apakah lagi pengajaran yang lain yang boleh kita keluarkan daripada ayat tadi? Ayat ini juga menunjukkan tentang kepentingan menyiapkan bekalan akhirat. Dengan melakukan amal soleh kerana sebaik-baik bekalan yang bermanfaat adalah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tadi dia bukan hanya menyebutkan tentang bekalan daripada sudut ibadah haji dekat dunia ni, tapi dia juga sebut tentang bekalan kita yang kita nak bawa untuk sampai ke destinasi kita, iaitu ke hari akhirat. Sebahagian di kalangan ulama kita, mereka menyifatkan kita ni sebagai manusia yang hidup dekat muka bumi ini, yang Allah pinjamkan kita umur untuk hidup kat muka bumi ini. Kita ni adalah umpama seorang traveller, seorang pelancong, seorang yang musafir. Dekat mana destinasi kita? Destinasi terakhir kita adalah hari akhirat. Kita kalau boleh nak masuk syurga. Kita tahu yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, sama ada dia akan masuk ke dalam syurga ataupun sama ada dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ni. Dan kita kalau boleh kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga. Itu kita punya final destination. Destinasi terakhir kita. Untuk sampai ke destinasi terakhir, iaitu masuk ke dalam syurga, dia perlu ada bekalan. Dan bekalannya perlu kita siapkan sekarang ni. Kehidupan kita kat dunia ni. Apa bekalannya, Ustaz? Bekalannya adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah kita melakukan amalan salih. Kita melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Kita taat kepada Allah dan kita menjauhkan diri daripada larangan Allah. Seorang yang musafir dekat dunia ni, dia kalau musafir pergi luar negeri, orang yang musafir confirm dia akan bawa bekalan. Orang naik aeroplane mesti dia, usually dia ada luggage dia. Dalam luggage dia, dalam bag dia ada pakaian. Barangkali dia bawa ubat-ubatan dia kalau dia ada certain penyakit. Dia akan bawa duit dia. Kan, kalau dia tak bawa cash pun barangkali dia punya kad ke apa. Ataupun handphone dia boleh buat internet transaction. Itu kalau orang dekat dunia, kalau musafir, kan, dia bawa bekalan kan. Sampai kadang-kadang kita lihat orang kalau musafir, dia punya bekalan macam terlebih pula. Maksudnya dia punya luggage tu, dia punya weight limit tu dah exceed daripada yang dibenarkan lah oleh sesebuah airline tu. Penting sangat kita bawa bekalan. Sama juga kita ni bila nak menuju ke hari akhirat, itu destinasi terakhir kita, kita juga perlu ada bekalan. Dan bekalannya adalah dengan kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentaati perintah Allah dan menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bekalan kita. Bekalan nak pergi hari akhirat bukan dalam bentuk wang kan. Kita simpan duit banyak-banyak. Baguslah simpan duit kan. Untuk kemaslahatan diri sendiri dan juga untuk kemaslahatan ahli keluarga kita. Tapi bila seseorang tu meninggal dunia, kita tak bawa duit kan ke dalam kubur.
duit kita akan diagih-agihkan kepada ahli waris kita. Jadi ayat ni juga sebut tentang kepentingan bekalan untuk ke hari akhirat, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ayat ni dipilih? Ayat ni dipilih kerana hatta orang nak pergi haji pun diperintahkan untuk membawa kan bekalan. Jadi ayat ni menunjukkan tawakal yang hakiki, yang sebenarnya tidak menafikan kepentingan usaha. Jadi kalau orang tu bawa bekalan pergi haji, dia bawa duit ke apa, itu bukan bermaksud yang dia tak bertawakal kepada Allah. Tetapi itu membawa erti, itu menunjukkan yang tawakal itu merangkumi. Dia ada dua komponen yang penting. Pertama sekali adalah berusaha, kedua adalah menyerahkan diri ataupun bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada soalan yang ke-12, saya nak beralih kepada soalan yang ke-13 pada pagi hari ini. Apa soalan ke-13? Soalan ke-13 berbunyi, apakah dalil daripada sunnah yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha? Kalau tadi kita kongsi dengan antum, dan juga pada sesi minggu lepas, kita dah kongsi tentang dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan tawakal yang sebenarnya tidak menafikan kepentingan usaha. Sekarang kita beralih pula kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah contoh-contoh dalil? Dalil yang pertama daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalil dalam hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Sepotong hadis yang berkaitan dengan burung mencari makanan. Barangkali ada yang pernah dengar hadis ni. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama turzaqu at-tayr, tarqdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Dia akan memberi kamu rezeki sepertinya halnya Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dengan rasa lapar dan pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini Nabi SAW kongsikan kita, Nabi sentuh tentang tawakal dan Nabi menarik perhatian kita berkaitan dengan burung. Nabi ibaratkan orang yang bertawakal kepada Allah tu adalah seperti burung. Dia keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, kan, pergi cari makan. Tapi dia pulang, kan, selepas itu dalam keadaan kenyang. Kehidupan burung. Dan sebagaimana kita maklum, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan mereka rezeki adalah Allah. Apa kaitan hadis ni dengan soalan tadi tu? Kaitannya adalah, burung ni bila dia keluar, maksudnya adalah Nabi SAW tarik perhatian kita yang hatta golongan burung pun mereka keluar berusaha kan, mencari makan. Dia bukan dia macam stay kat satu corner mengharapkan makanan turun daripada langit. Bukan itu kan. Mereka keluar, mereka berusaha mencari makanan mereka. Itu yang Nabi SAW cuba tarik perhatian kita. Iaitu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak menafikan tentang kepentingan berusaha. Sebagaimana burung pun berusaha. Burung pun keluar cari makan. Itu menunjukkan tentang kepentingan berusaha. Jadi ada beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis ini. Pertama sekali adalah kepentingan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita panggil sebagai tawakal. Kita bergantung pada Allah. Dan sebagaimana saya kongsi pada minggu lepas, kita ni bila berusaha, kita
meletakkan pergantungan bukan pada usaha kita. Kita meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan pada usaha kita. Poin yang kedua, rezeki semua makhluk termasuk burung adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan. Tapi hamba Allah perlu berusaha, kan, untuk mencari rezeki. Yang ketiga, perbuatan burung keluar mencari rezeki menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki memerlukan kepada usaha. Bagi sebahagian, barangkali dia fikir, Ustaz, kita tawakal tak perlu usaha, Ustaz. Kita tawakal je. Kita letakkan pergantungan pada Allah. Tak perlu nak usaha. Kalau sakit tak perlu nak cari rawatan. Kita tawakal je, Ustaz, pada Allah. Kita mengatakan, tawakal yang Allah ajar dalam Quran, tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, menunjukkan tentang kepentingan berusaha. Hatta dalam hadis ni pasal burung pun Nabi SAW sentuh yang burung tu keluar cari rezeki. Nabi tak kata yang tawakal tu burung tu stay kat satu corner, kan, tunggu rezeki dia. Tapi Nabi sebut, Nabi bawa attract our attention yang burung itu keluar mencari rezeki. Kemudian dia pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Jadi perbuatan burung keluar mencari rezeki menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki ni memerlukan kepada usaha. Kalau nak lihat golongan orang individu yang bertawakal, yang terbaik sekali adalah lihatlah kepada Nabi SAW. Nabi sebagai utusan Allah. Kan? Kalau nak lihat cara bertawakal, lihat pada Nabi SAW. Nabi kalau buat perkara pun, Nabi meletakkan usaha. Bukan hanya bergantung kepada Allah tanpa usaha. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Ada tak usaha yang Nabi buat? Kita kata ada. Kan? Nabi mengambil khidmat seorang individu yang pada ketika itu dia ni non-Muslim. Namanya adalah Abdullah bin Uraikib. Dia minta bantuan, khidmat individu ni untuk jadi seolah-olah dia punya guide dia. Berhijrah, keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Itu termasuk dalam usaha Nabi SAW. Jadi kita nak tegaskan, tawakal dalam Islam mesti ada dua komponen yang penting. Pertama sekali adalah berusaha, keduanya adalah kita meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kedua yang kita nak kongsi pada pagi hari ini adalah hadis berkaitan dengan mengikat unta sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kitab Imam Tirmizi ni adalah kitab hadis. Sebagian ulama dia panggil nama kitab ni sebagai Sunan Tirmizi. Dan sebagian ulama yang lain pula mereka gelar kitab ini sebagai Jami' Tirmizi. Jadi ada sepotong hadis yang saya yakin barangkali ada yang pernah dengar pasal hadis ni. Hadis berkaitan dengan mengikat unta. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, qala rajulun ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal. Qala iqlikha wa tawakkal. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah harus mengikat untaku kemudian bertawakal? Atau aku melepaskannya sahaja kemudian bertawakal? Beliau SAW menjawab, ikatlah unta kamu kemudian bertawakallah. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tanya dekat Nabi. Kan? Adalah, kalau dia ada unta, dia singgah kat satu kawasan, dia nak tinggalkan unta dia, apa yang perlu dia buat? Adakah A, pilihan A, iaitu dia ikat dulu unta dia, kemudian dia serahkan pada Allah agar Allah pelihara unta dia ni,
jaga unta dia ni. Kemudian dia buat urusan dia. Ataupun dia biarkan unta dia dalam keadaan terlepas, tak ikat. Kemudian dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawapan Nabi SAW? Nabi SAW reply ataupun jawab dekat sahabat ni adalah ikat dulu unta. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi yang ajar. Nabi SAW yang ajar. Jadi berdasarkan hadis ni dan juga dalil-dalil yang lain, kata para ulama, hadis ni menunjukkan tentang kepentingan kita mengeluarkan kita berusaha ketika mana nak dapatkan sesuatu. Tawakal tidak menafikan tentang kepentingan usaha. Kalau kita boleh relate lah dengan konteks zaman sekarang ni. Kadang-kadang saya lihat lah ni pemerhatian saya. Kadang-kadang saya lihat ada sebagian individu kalau kerja sebagai delivery kan. Ada yang delivery gunakan basikal, dia deliver makan, deliver minuman. Kadang-kadang saya lihat sebagian delivery ni adalah dia park basikal dia kat bawah blok, kemudian barangkali dia naik atas lah nak hantar makanan ataupun minuman. Dan kadang-kadang saya lihat ada sebahagian basikal ni dalam keadaan tak lock. Dia punya orang yang deliver tu barangkali naik atas lah. Nak hantar makanan, dia tinggalkan basikal kat bawah tingkat 1 dalam keadaan tak lock. Memanglah tu pilihan masing-masing kan, preference masing-masing. Dia nak lock basikal ke dia tak nak lock basikal. Tapi kalau tak lock basikal, ada possibility kan yang basikal tersebut boleh dicuri. Jadi bila saya baca hadis ni kadang-kadang saya teringat pula lah. Bila lihat kadang-kadang kalau orang deliver benda, dia tinggalkan basikal di tingkat 1 dalam keadaan tak lock. Kan? Jadi tawakal yang diajar oleh Nabi SAW adalah ikatlah unta tu. Ataupun kalau kita boleh kaitkan dengan zaman sekarang, kalau kita ada kenderaan, lock lah that particular kenderaan, tak kisahlah. Kenderaan yang kita bawa tu kereta ke, motosikal ke, basikal ke. Kalau kereta, lock lah pintu-pintunya. Off the engine, lock all the doors. Kita tinggalkan, kita buat urusan lain. Itu cara kita bertawakal bagi mereka yang ada kereta. Bagi yang ada motosikal pun sama. Off the engine. Kan kita park dekat place dia. Kemudian kita tinggalkan kita punya kenderaan. Kita buat urusan kita. Dalam masa sama juga, kita bertawakal kepada Allah. Letakkan pergantungan kita kepada Allah agar Allah pelihara kenderaan kita. Begitu juga dengan orang yang ada basikal. Dia pergi kat satu kawasan, dia nak tinggalkan basikal dia kerana nak buat urusan lain. Lock dulu basikal dia. Takut-takut tak lock, orang curi pula. Kalau basikal yang dah di lock, orang boleh pecahkan lock tu dan curi. Apatah lagi kalau basikal yang tak lock. Lagi mudah bagi orang untuk mencuri ataupun mengambil basikal tersebut. Jadi tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang ada kaitan dengan kenderaan kan, adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni adalah kita ikat dulu unta terlebih dahulu, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Allah pelihara unta kita, Allah jaga unta kita, kemudian masuklah masjid atau buatlah urusan antum. Tapi in the first place kena usaha terlebih dahulu. Itulah yang dimaksudkan sebagai tawakal. Adapun kalau hanya serah bulat-bulat pada Allah tanpa berusaha, itu bukan tawakal sebagaimana yang kita kongsi pada minggu lalu, itu adalah tawakal. Jadi ada perbezaan antara tawakal dan tawakal. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tawakal, iaitu berusaha kemudian serahkan diri, bergantung pada Allah.
Apakah pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis tadi? Pertama sekali adalah seorang insan tidak sepatutnya meninggalkan usaha. Macam yang Nabi ajar tadi tu. Ikat dulu unta dia. So ikat unta tu termasuk dalam usaha. Pengajaran yang kedua, tawakal yang sebenarnya merangkumi dua perkara. Ada dua komponen yang penting, iaitu berusaha dan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya meletakkan pergantungan kepada Allah tanpa usaha, itu bukan tawakal, itu tawakal. Bukan itu yang Nabi ajar. Dalam hadis tadi, Nabi tak kata, biarkan unta kamu. Kan? Nabi kata, ikat unta kamu. Itu menunjukkan tentang kepentingan usaha. Kalau seseorang itu berusaha, tapi dia tak meletakkan pergantungan kepada Allah, itu pun tak betul. Dia usaha, tapi dia tak letakkan pergantungannya pada Allah. Itu bukan cara seorang Muslim. Sama juga kalau orang itu meletakkan pergantungan kepada Allah tapi dia tak usaha, itu pun tak tepat. Habis yang tepatnya macam mana Ustaz? Yang tepatnya adalah menggabungkan kedua-duanya sekali. Kita berusaha dan kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ketiga yang juga merupakan dalil yang terakhir yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini berkaitan dengan soalan yang tadi tu tentang dalil daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kepentingan usaha. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis berkaitan dengan galakkan bekerja. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Apa hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang makan satu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan daripada hasil usahanya sendiri. Tak ada satu orang pun yang makan satu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Jadi dalam this particular hadis, Nabi SAW attract our attention. Menyebut tentang kepentingan dan kebaikan kita ni makan daripada hasil kita sendiri. It's another way of saying kelebihan orang yang bekerja lah. Kita tak minta-minta pada orang. Tapi kita sendiri yang bekerja. Kita bekerja, kita dapat duit. Duit tersebut kita gunakan untuk beli makan, beli minuman untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita. Itulah yang terbaik daripada kita minta-minta pada orang. Apa pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Ada beberapa pengajaran yang penting yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini. Pertama adalah galakkan bekerja mencari rezeki yang halal. Yes, kita mencari rezeki, kita keluar pergi bekerja, tapi ensure that pekerjaan kita tu adalah pekerjaan yang selari kan, dengan ajaran Islam. Kalau boleh kita nak elakkan daripada melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan kita yang kedua kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari akhirat kelak. Sehinggalah ditanya beberapa soalan. Salah satu soalan yang akan diajukan kepada kita di hari akhirat kelak dekat depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang duit kita. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita salurkan. Our source of income.
Jenis pekerjaan apa yang kita buat dekat dunia ini yang menjadi kita punya sumber pendapatan kita? Adakah daripada sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada sumber-sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Takut-takut kalau dia datang daripada sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah, takut-takut kita termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, yang disebutkan tentang seorang lelaki, dia angkat tangan, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya Rabb, tapi tak dikabulkan doa-doanya. Kenapa tidak dikabulkan doa-doanya? Kerana wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Antara sebab tidak dikabulkan permohonannya, antaranya adalah because makanannya datang daripada sumber yang haram. Minuman datang daripada sumber yang haram. Pakaian datang daripada sumber yang haram. Dia makan daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lah. Macam mana doanya nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi merupakan tanggungjawab seorang Muslim bila bekerja. Yes, kita cari rezeki. Tidak salah dalam Islam untuk mencari kemewahan, mencari duit yang banyak, tak salah. Cuma pastikanlah apa yang kita lakukan itu, rezeki yang kita cari, wang yang kita cari, pekerjaan yang kita buat itu adalah selari dengan ajaran Islam. Bukan bercanggah dengan ajaran Islam. Pengajaran yang kedua daripada hadis tadi, golongan para nabi seperti Nabi Daud alaihi salam juga bekerja mencari rezeki. Jadi kalau kita perhatikan golongan para nabi-nabi, mereka pun bekerja juga. Mereka bekerja untuk mencari rezeki. Nah, salah satu yang Nabi SAW tarik perhatian kita adalah tentang Nabi Daud alaihi salam. Beliau juga bekerja mencari rezeki. Sama jugalah dengan nabi-nabi yang lain. Hatta Nabi kita pun, Nabi SAW ada melakukan perkara-perkara yang tertentu kan, untuk mencari rezeki. Jadi kalau kita nak ikut kan, jadikan role model kita, salah satu golongan yang paling layak untuk kita jadikan sebagai contoh, kita ikut mereka, mereka dijadikan sebagai role model kita adalah golongan para anbiya, golongan para nabi, insan-insan pilihan Allah. Kita mencontohi mereka. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, kita mencontohi juga Nabi kita SAW dalam semua aspek kehidupan. Nabi SAW bukan hanya mengajar kita tentang beribadah, mendirikan solat, kan, berpuasa, tapi Nabi SAW ajar kita lebih daripada itu. Bukalah Al-Quran dan bukalah hadis Nabi SAW. Ajaran Islam ni bersifat syumul. Ajaran Islam ni bersifat komprehensif, bersifat holistik. Dia bukan hanya tertumpu kepada solat sahaja. Tapi dia merangkumi juga perkara-perkara, aspek-aspek kehidupan yang lain. It's a way of life. Hatta dalam pekerjaan pun, Nabi SAW ada sebagian hadis yang menyentuh tentang pekerjaan. Jadi kita sebagai orang-orang Islam, kita juga amat dituntut kan, untuk bekerja mencari rezeki, dan itu juga termasuk dalam kategori ibadah. Keluar untuk mencari rezeki termasuk dalam ibadah. Kenapa termasuk dalam ibadah? Kerana ibadah berdasarkan maknanya yang luas adalah segala apa yang diredai oleh Allah, segala apa yang dicintai oleh Allah, itulah ibadah. Mana-mana perbuatan, mana-mana perkataan yang Allah suka,
yang Allah redha, itulah ibadah walaupun dia bukan salat, walaupun dia bukan baca Quran, walaupun dia bukan berzikir. Jadi kalau seseorang itu dia keluar pergi bekerja untuk menyara kehidupannya, untuk menyara kehidupan keluarganya, itu adalah satu bentuk ibadah. Kita melakukan benda tu, kita niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pelajar pergi sekolah belajar, itu juga adalah satu ibadah. Kerana menuntut ilmu adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Banyak sangat ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sebut tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi kalau kita boleh luaskan lagi kan tentang makna ibadah ni, ibadah adalah apa sahaja perbuatan yang diredai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk dalam makna ibadah. Pengajaran yang ketiga yang juga pengajaran terakhir yang kita nak kongsikan pada pagi hari ini adalah bekerja mencari rezeki tidak bercanggah dengan tawakal. Tak bercanggah. Bahkan bekerja itu juga termasuk dalam pengertian tawakal. Jadi daripada minggu lepas kita tekankan yang tawakal dia ada dua komponen yang penting. Salah satunya adalah berkaitan dengan seseorang itu berusaha mencari rezeki ataupun berusaha, tak semestinya mencari rezeki lah, berusaha. Kalau dia sakit dia berusaha mencari rawatan. Dan apa sahaja perkara perlukan kepada usaha. Dan keduanya adalah menyerahkan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam keadaan COVID ni, cara kita bertawakal mesti ada dua langkah. Langkah pertama, usaha. Macam mana nak usaha, Ustaz? Usaha dalam keadaan COVID ni adalah dengan mengambil langkah-langkah pencegahan. Pakai pelitup bila keluar dan social distancing ni semua. Itu termasuk dalam langkah-langkah preventive measures. Langkah-langkah pencegahan. Dan mengambil langkah-langkah pencegahan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Bahkan dia selari dengan ajaran Islam. Minggu lepas kan antum masih ingat kita sebut tentang solat dalam keadaan perang. Hatta solat dalam keadaan perang pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang Islam kalau solat dalam keadaan perang, bawa senjata. Jangan tinggalkan senjata, bawa sekali dalam solat tu. Itu menunjukkan tentang kepentingan usaha. Jadi berdasarkan ayat-ayat Quran pada minggu lepas, ditambah pula dengan hadis-hadis yang kita kongsikan pada pagi hari ini, ia menunjukkan yang tawakal yang hakiki dalam Islam, dia tidak sama sekali bercanggah dengan kepentingan berusaha. Itu yang ingin kita sampaikan kepada antum sekalian. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, berdasarkan apa yang kita kongsikan tadi, ada beberapa poin yang penting yang saya ingin rumuskan untuk sesi pengajian kita pada pagi hari ini. Pertama sekali, sambungan daripada soalan minggu lepas adalah tentang dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha. Kita berikan 3 dalil. Actually ada banyak dalil, cuma kita berpada dengan 3 dalil sahaja. Pertama adalah kita bawa contoh tentang surah An-Nisa ayat 102 berkaitan dengan solat khauf, solat dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang, Allah wajibkan solat dan Allah pun perintahkan para sahabat untuk mengangkat senjata sebagai mengambil langkah berjaga-jaga. Yang kedua adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 berkaitan dengan usaha mencari rezeki. Pada hari Jumaat, Allah wajibkan golongan para lelaki untuk mendirikan solat Jumaat. Dalam masa yang sama juga, lepas habis solat Jumaat, Allah benarkan untuk bertibaran, untuk kat muka bumi ini mencari rezeki.
mencari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ketiga yang kita kongsikan pada awal kelas kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 197. Berkaitan yang membawa bekalan untuk melakukan haji. Haji ni ibadah. Tapi Allah perintahkan orang yang pergi haji ni mesti bawa bekalan. Bekalan wang dia, apa sajalah bekalan yang diperlukan yang boleh membantunya melaksanakan ibadah haji. Dan bukan melaksanakan ibadah haji dengan tanpa membawa bekalan. Itu daripada Al-Quran. Daripada sunnah Rasul SAW pula, ada banyak hadis yang menunjukkan tentang bahawa tawakal yang sebenarnya tidak menafikan kepentingan usaha. Hari ini kita kongsi 3 sahaja. Pertama adalah hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan burung mencari makanan. Nabi SAW sebut tentang orang yang bertawakal, kemudian Nabi beri contoh tentang burung. Burung pagi-pagi dalam keadaan lapar, kemudian dia keluar, berusaha mencari makan, kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang. Itu tawakal, kata Nabi SAW. Jadi berdasarkan contoh yang Nabi berikan, Nabi kata yang burung tu keluar mencari rezeki, itu termasuk dalam usaha. Jadi itu menunjukkan yang tawakal tidak menafikan usaha. Kemudian kita kongsi dengan antum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan mengikat unta. Seorang sahabat, Nabi perintahkan dia untuk ikat unta dia terlebih dahulu. Kemudian bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia boleh buat dia punya urusan dia. Tapi mesti ikat unta terlebih dahulu. Yang ketiga adalah hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan galakkan bekerja. Mencari rezeki, sebagaimana golongan para anbiya juga. Mereka juga bekerja untuk mencari rezeki. Dan bukan kita tak buat apa-apa, kemudian harapkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu yang diajarkan oleh agama Islam. Bukan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara rumusannya, sebelum saya mengundurkan diri, tawakal yang sebenar-benarnya, kefahaman yang sahih terhadap tawakal adalah dia merangkumi 2 aspek yang penting. Pertama adalah berusaha dan yang kedua adalah kita meletakkan pergantungan kepada Allah dan bukan meletakkan pergantungan kepada usaha kita. Meletakkan pergantungan kepada Allah. Itu adalah maksud sebenar daripada perkataan tawakal. Sampai di sini saja yang saya nak kongsikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi pada minggu hadapan untuk membincangkan perkara yang baru pula. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.